أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Maksudnya, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menengadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkan muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Dan demi sesungguhnya, jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu. Dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya, Nabi Muhammad dan kebenarannya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian. Kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Nasrani, kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu,
Janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu. Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ada sahaja yang mereka jadikan alasan. Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka. Dan takutlah kamu kepadaku semata-mata. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. Dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang benar. Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepadamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan dan bersyukur kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Masih lagi dalam penafsiran suratul Baqarah, surah yang kedua pada juzuk yang kedua, pada ayat 144 sehinggalah pada ayat 152. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menceritakan tentang pertukaran arah kiblat yang menjadi suatu peristiwa besar kepada umat Islam, bahkan umat manusia semuanya, dan menjadi hujah yang tinggi dan membatalkan dakwaan-dakwaan Yahudi dan Nasara, dan menguatkan lagi kebenaran Islam dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, bila mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang apa yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, qad nara takalluba wajhika fis sama'. Perkataan qad di sini memberi maksud sesungguhnya. Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sentiasa memandang ke langit, yakni mengharapkan turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu bahawa pada permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, Allah Ta'ala memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Baitul Maqdis. Tetapi tempoh menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 ataupun 17 bulan sahaja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amat berharap supaya kiblat ditukar kepada asal, itu kiblat yang dihadap oleh Nabi Allah Ibrahim. Sewaktu Nabi Ibrahim menyempurnakan pembinaan Kaabah dan memperbaharui pembinaannya bersama anaknya Ismail, maka kiblat yang menjadi arah yang perlu diikuti oleh semua orang yang mentauhidkan Allah ialah Makkah Al-Mukarramah ataupun Kaabah Al-Musharrafah, secara tepat Kaabah. Maka oleh kerana bila Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah, maka semua para Nabi menghadap ke arah kiblat.
Sehinggalah bila Nabi Allah Ibrahim wafat. Dan demikian juga Nabi Allah Ismail wafat. Maka berlakulah syirik di kota Mekah. Apabila Amru bin Luhai memasukkan berhala-berhala di sekitar Kaabah. Akhirnya Kaabah dipenuhi oleh berhala. Maka para Nabi yang diutuskan selepas itu tidak lagi menghadap ke arah Kaabah. Nabi Allah Musa menghadap ke arah Sakhrah. Sakhrah yang di Baitul Maqdis. Yang disebut sebagai Sakhrah ini kita kata Kubah. Ataupun batu besar di Baitul Maqdis. Kiblatnya ke arah itu. Demikian juga pada zaman Nabi Isa. Sehinggalah Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Maka semua orang tahu bahawa kiblat asal ialah Kaabah. Dan orang Yahudi waktu mana membaca kitab Taurat dan Injil, sebagaimana juga orang Kristian, mengetahui bahawa Nabi akhir zaman ini ialah Nabi daripada keturunan anak Ismail. Keturunan Ibrahim daripada anaknya Ismail AS. Yang berbangsa Arab, mereka tahu. Dan di antara sifat-sifat Nabi ini ialah akan mengembalikan manusia menghadap ke arah Kaabah. Ini sudah tercatat. Kerana itu bila Nabi SAW pada permulaan Islam, pada permulaan hijrah baginda ke Madinah, ketika mana Rasulullah berada di Mekah, Nabi menghadap Masjidil Haram. Tapi bila Rasulullah berhijrah selama 16-17 bulan pertama, atau dengan lebih tepat tahun pertama dan kedua, baginda SAW menghadap Baitul Maqdis dengan perintah Allah. Dan di antara sebab supaya melembutkan hati-hati ahli kitab, supaya mereka tahu asal-usul Islam ini daripada agama Samawi, yang merupakan kesinambungan daripada apa yang dibawa oleh Musa dan Isa alaihissalam. Supaya mereka lebih berjinak untuk memeluk Islam. Tetapi orang Yahudi tidak pernah jinak hati mereka. Bahkan mereka kata, masakan Muhammad ini Nabi? Kau Nabi kenapa menghadap Baitul Maqdis? Kalau menghadap Baitul Maqdis sama macam kami. Mendakwa dia betul tapi ikut kiblat kami. Maka apa guna kami masuk Islam? Bila Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi dan juga Kristian tidak terkesan dengan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berharap supaya arah kiblat ditukar ke arah Kaabah kembali. Kita perlu tahu bahawa yang memerintahkan tukar arah kiblat ini bukannya manusia, bukannya Nabi Muhammad SAW, tapi Allah. Perintah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah timur dan barat. Maka Allah Ta'ala berkuasa untuk memerintahkan menghadap ke arah yang disuka. Kerana ia perintah Allah. Dan semua ahli kitab mengetahui antara sifat para Nabi, mereka tidak akan buat melainkan dengan perintah Allah. Nabi Muhammad SAW bertindak dengan perintah Allah. Jadi, baginda SAW amat berharap supaya kiblat dipalingkan kembali ke arah asalnya, Kaabah. Maka Nabi berdoa kepada Allah dalam keadaan wajahnya memandang ke langit. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, kiblat bagi doa ialah langit. Kiblat. Maka tidak salah waktu mana kita doa, kita memandang ke langit. Tetapi kiblat ketika kita solat ialah Kaabah. Waktu kita doa, kiblat kita Kaabah. Waktu kita doa, kiblat kita ialah langit. Maksudnya tak salah seorang berdoa memandang ke langit. Tapi waktu solat tak boleh pandang ke langit. Perbuatan itu makruh. Maka disebut dalam hadis, hampirlah Allah Ta'ala akan menyambungnya dengan kilat. Kerana perbuatan itu tak beradab ketika solat. Tapi ketika doa tidak salah seorang memandang ke langit. Kerana itu kiblat doa. Dan bila seorang itu bersungguh-sungguh dalam doa, dia akan memandang ke langit. Sebagai satu pergantungan kepada Allah SWT. Bukan bermaksud Allah berada di langit, bukan begitu. Tetapi ke arah kiblat. Allah jadikan fitrah kita, bila kita berharap bergantung sesuatu, maka kita akan cenderung memandang ke atas. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, qad nara, kami tengok wahai Muhammad, takalluba wajhika, seringkali wajah kamu berulang alik. Takallub artinya tengok, turun ke langit. Maka kami tahu apa yang kau nak. Falanuwalliyannaka, maka kami akan ubah untuk kamu kiblatan tardaha, kiblat yang engkau suka. Apakah Nabi SAW suka kiblat ni dengan hawa nafsunya? Tidak. Para Nabi dia tak suka sesuatu kerana hawa nafsu. Tetapi kerana perintah Allah yang lebih utama, yang lebih tertinggi.
Nabi-Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, dia bukan suka macam kita suka. Kerana suka Rasulullah ialah syariat. Nabi ingin supaya kiblat dikembalikan ke Kaabah, sebab itulah asal kiblat. Dan kita ada cerita sejarah Kaabah yang dibina oleh Adam AS. Sebab itu Adam pergi ke Baitul Maqdis, membina pula Baitul Maqdis. Kita tahu sejarah itu supaya semua manusia sedar balik tentang arah kiblat mereka ini, Kaabah. Maka inilah kesatuan umat Islam bukan umat manusia. Fawalli, kerana itu wahai Muhammad, fawalli, maka hendaklah kamu mengarahkan, wali arahkan, hadapkan, tujukan, wajhaka, wajah kamu, syatral masjidil haram. Arah, perkataan syatra, arah masjidil haram. Kenapa disebut masjidil haram, tidak disebut Kaabah? Kenapa tak dikata fawalli wajhaka syatral Kaabah? Kerana Masjidil Haram itu memang merujuk kepada Kaabah. Tetapi dalam jarak yang jauh, maka arah yang dilihat ialah Masjidil Haram itu sendiri. Kalau duduk dekat, arah yang dekat untuk kita tengok ialah Kaabah. Tapi kalau orang tu berada di luar daripada Masjidil Haram, maka dia menghadap Masjidil Haram. Dan kita kat Malaysia dan mana-mana negara, kita akan menghadap arah Masjid Haram itu sendiri. Kerana di dalamlah arah kiblat. Sebab bila kita sembahyang, bila sah kita memanjang, maka secara automatik dia mula terkeluar daripada arah Kaabah secara zat Kaabah tadi. Yang orang duduk kat Kaabah dekat tu memang dikeliling macam tu. Yang duduk belakang, kan dia manjang, dia dah melihat arah dia. Bukan lagi ain Kaabah tu. Sebab Kaabah tu setakat besar ni je lah. Kalau besar ni, maka bila dia sah depan, yang belah sana tak kena. Ini kalau kita kata bila dia jauh daripada Kaabah. Bila dekat Kaabah, dia kena keliling Kaabah. Keliling. Bila kita luar je Masjidil Haram, maka kita tak akan keliling Masjidil Haram tu, kita menghadap je. Maka sah kita panjang. Bukan kita kat Malaysia, mana-mana panjang. Sebab itu disebut arah Masjidil Haram. Maka menghadaplah arah Masjidil Haram. Wahaithuma kuntum, mana pun kamu berada. Fawallu wujuhakum, kamu semua wahai orang beriman dan manusia, hadapkan wajah kamu ke arahnya. Pada ayat pertama Allah menyebut tentang wajah Rasulullah. Perintah kepada Rasulullah juga perintah pada orang beriman. Pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang berikutnya Allah kata kamu hadapkan. Sebelum itu Muhammad, wahai Muhammad, hadapkan wajah kamu untuk menunjukkan takkid. Takkid maksudnya penegasan. Wahai Muhammad, kamu menghadap. Wahai orang beriman, kamu menghadap. Wahai manusia, kamu kena menghadap. Penegasan Allah. Yang kita lihat ayat-ayat yang kita bacakan, Allah tegas beberapa kali. Untuk terus menghadap. Untuk menunjukkan perintah supaya menghadap kiblat ini perintah Allah Ta'ala. Wa innal ladzina utul kitab. Sesungguhnya ahli kitab. Yahudi dan Nasara. La ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka tahu bahawa perintah menghadap kiblat ini daripada Allah. Sebab kalau mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu Nabi, dan mereka tahu Nabi Muhammad tidak buat sesuatu melainkan dengan perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak akan buat ikut hawa nafsu, melainkan wahyu Allah. Tapi kalau mereka dari awal sudah menafikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, maka menolak arah kiblat lagi mudah bagi mereka. Sebab dari awal yang usul beriman pada Nabi SAW. Kerana bila sebut beriman kepada Nabi SAW, maka beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka pasti syariat Rasulullah ini ada benda yang berbeza dengan dulu. Dan semua mereka tahu bahawa setiap Nabi-Nabi, bila mereka datang, adanya syariat yang baru. Berdasarkan pada zaman. Sebenarnya kita ceritakan zaman Nabi Musa, orang lelaki boleh kahwin ramai. Sebab ramainya anak lelaki dibunuh oleh Fir'aun. Pada zaman Nabi Isa, orang lelaki tak boleh kahwin ramai. Memadai seorang. Itu syariatnya. Demikian juga hukum hakam yang lain. Yang zaman Nabi Musa lain, zaman Nabi Isa lain, dan sebelum itu zaman Nabi Daud dan sebagainya. Dan setiap Nabi-Nabi bawa syariat yang berbeza, tetapi usul yang sama. Dan mereka tahu setiap Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, maka umat yang ada pada zaman tu kena ikut Nabi yang baru diutuskan. Dia macam sebut polisi syarikat lah tuan-tuan. Satu syarikat besar, bila kita latih GM baru, General Manager baru,
Benda usul syarikat tu memang ikut dah. Tapi GM ni mesti dia buat pembaharuan dia. Sesuai dengan pentadbiran dia. Maka dia akan buat ni yang baru. Maka semua pekerja kena ikut yang baru. Dia tak boleh kata GM dulu kata lain. Baik, ini GM yang baru dilantik. Itu sebagai analogi mudah untuk faham. Ya, para Rasulullah bukanlah GM, lebih pada tu. Tapi untuk menunjukkan setiap para Nabi, mereka membawa syariatnya tersendiri yang Allah perintahkan sesuai dengan zaman. Oleh kerana Nabi SAW merupakan Rasul akhir zaman, maka syariatnya ini untuk seluruh sepanjang zaman sampai hari kiamat. Adapun syariat Nabi lain cuma pada zamannya khas. Kemudian dia akan berakhir. Adapun syariat Nabi SAW, ia akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dalam bab pesaka, hukum hakam perkahwinan. Dan syariat Nabi SAW, dia benarkan kahwin cuma 4, tak boleh lebih. Sebelum tu memang boleh. Nabi Allah Sulaiman sendiri, isteri dia 1000 orang. Nabi Allah Daud, isterinya 100 orang. Dan kamu Yahudi hari ni tak berani buat benda tu. Yang itu ada dalam syariat Nabi Daud. Itu ada dalam syariat Nabi Sulaiman. Boleh berkahwin ramai. Kenapa kamu tak nak kahwin ramai? Kamu takut. Artinya kamu tidak menjalankan perintah tadi. Dan bila tahu syariat Islam datang, maka syariat Islam datang, saya katakan sesuai dengan zaman dia. Dan berterusan sampai hari kiamat. Hukum hakam banyak. Kalau kita nak sebut satu persatu, banyak hukum hakamnya. Sama dalam bab harta pusaka. Dalam bab perkahwinan. Dalam bab muamalah jual beli. Dalam bab makanan-makanan yang dibenarkan, yang diharamkan. Yang kita akan nanti tafsirkan pada juzuk yang keempat. Tentang makanan yang diboleh antara beza Yahudi, beza Kristian. Dan demikian juga dalam pengubahan hukum hakam. Seumpama contoh, Yahudi, kalau wanita mereka berhaid, mereka tak akan gauli. Mereka tak akan campur. Bahkan mereka akan asing rumah asing. Orang kaya, dia akan buat rumah asing untuk diletakkan isteri-isterinya atau isterinya waktu haid. Atau dia akan buat bilik berasingan. Maka isterinya waktu haid jangan pegang pinggang, mangkuk, gelas, jangan. Kalau dia pegang semua najis. Itu dia pegang Yahudi. Manakala Kristian pula, kalau perempuan berhaid semua boleh. Tak ada bezanya haid, tak ada haid, mereka gaul sama. Maka ini melampau cara tu. Datang Islam pertengahan. Sehingga Allah tak menurunkan ayat. Dalam bila Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana menggauli. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza, fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahhur. Kata Allah Ta'ala, mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang bagaimana kedudukan wanita berhaid. Sebab Yahudi ada pandangan dia, Kristian ada pandangan dia dan syariat dia. Katakan darah haid itu darah yang kotor. Maka hendaklah kamu tidak menggauli isteri kamu, tidak bersetubuh dengan isteri kamu waktu haid. Tapi boleh pegang, boleh bergaul, boleh makan sekali. Bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW menyuruh mengambil sesuatu. Waktu itu Aisyah haid. Aisyah kata, ya Rasul, aku haid. Kata Nabi SAW, haid itu bukan di tanganmu. Kenapa? Kerana pengaruh ilmu Yahudi tadi meresap masuk dalam masyarakat Madinah. Sehingga mereka berfikiran bahawa kalau perempuan berhaid tak boleh pegang apa-apa. Kalau pegang jadi najis. Walau tidak begitu. Maka Rasulullah SAW membetulkan Aisyah dengan berkata, Aisyah, haid kamu bukan di tanganmu. Maka Nabi SAW ketika Aisyah berhaid, Aisyah menyikat rambut Nabi SAW. Maka tidak ada halangan itu. Melainkan persetubuhan sahaja. Maka jelas. Jadi mereka tahu, orang ahli kitab semua tahu, bahawa kebenaran itu datang dari Tuhan mereka. Yang tentang mengubah kiblat. Yang pertama, memang tercatat Taurat Injil bahawa Nabi akhir zaman daripada anak cucu Ismail. Daripada bangsa Arab. Tercatat bahawa dia akan kembalikan kepada kiblat asal Nabi Allah Ibrahim AS. Bukan kiblat utama semua para Nabi. Ini semua tercatat. Dan ini bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi berkekalan menghadap Baitul Maqdis, Yahudi terus menggunakan alasan, bukan Nabi betul, sebab Nabi betul lain. Tapi dia menyembunyikan yang tu untuk satu tempoh. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah tidak lalai dengan pembohongan yang mereka lakukan. Dengan penipuan yang mereka lakukan. Dengan penyembunyian kebenaran yang mereka lakukan. Siapa? Ahli kitab. Bahkan mereka tahu tentang pengubahan arah kiblat, kenabian, kerasulan dan lain-lain. Wala in ataital ladzina utul kitab, wahai Muhammad, sekiranya
ataita, kamu mendatangkan, alladzina utul kitab, kepada semua ahli kitab, bikulli ayat, dengan semua bukti, tanda, mukjizat, dalil, fakta, apa sahaja, ma tabi'u kiblatak, mereka tidak akan mengikut kiblatmu wahai Muhammad. Mereka tak akan ikut. Tentu kalau kita lihat dialog kelompok-kelompok yang menolak pengubahan kiblat ini, disebut oleh para ulama tafsir, bagaimana kelompok-kelompok ini mempunyai takwilan, alasan dan juga kita katakan cara-cara menolak. Ada pun orang Yahudi kata apa? Waktu Nabi SAW menghadap daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, selepas turun perintah Allah. Ingat, Nabi SAW dia tak menghadap terus. Perintah Allah turun, barulah Rasulullah buat. Walaupun Nabi sudah punya keinginan untuk, dia dah lama dah, tetapi Rasulullah tak boleh buat melainkan dengan perintah Allah. Supaya kita semua tahu dan semua manusia tahu, baginda SAW tidak melakukan sesuatu melainkan dengan perintah Allah. Orang-orang Yahudi kata, ma tahawwala ilal ka'bati illa mailan li dini qaumihi wa hubban li baladihi walau kana al-haqqi la lazima qiblatal anbiya qablahu. Yahudi kata, Muhammad ni dikembali menghadap Kaabah sebab dia ni rindu pada kaum dia lah tu. Sebab dia cinta negeri Mekah dia. Dia kan orang Mekah, mesti cinta negeri Mekah. Dia bukan dalam kebenaran. Kalau dia dalam kebenaran, dia mesti melazimi kiblat Baitul Maqdis. Ini kata Yahudi. Manakala kata pula musyrik Mekah, orang musyrik Mekah, mereka pun dapat tahu kiblat berubah. Baik, dah menghadap kiblat kita balik dah. Apa kata mereka? Raja' ila kiblatina wa sayarji' ila dina. Tengok, mula-mula mereka menghadap kiblat kita, nanti dia balik semula lah masuk agama berhala kita. Ini puak musyrik Mekah pula. Orang munafik pula kata, innahu ghairu mustaqir ala kiblatin bal huwa mutaraddidun muttaribun. Orang munafik kata, tak konsisten lah dia ni. Kejap kiblat ni, kejap kiblat tu. Padahal munafik tu lagi tak konsisten. Sedangkan ketiga puak-puak ini, Yahudi atau ahli kitab, musyrik Mekah, dan juga orang munafik mengetahui baginda sallallahu alaihi wasallam tak akan buat satu pun keputusan melainkan datang wahyu Allah. Maka itu menunjukkan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah kata, wahai Muhammad, kalau kau bawa bukti macam-macam lah pada mereka, ma tabi'u kiblatak, mereka tetap enggan mengikut kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan kamu juga jangan mengikut kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblat ba', sesama Yahudi dan Nasrani pun mereka berbeza kiblat. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sekiranya engkau wahai Muhammad ittaba'ta, mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Sebab mereka membina agama mereka dengan hawa nafsu, bukan wahyu. Dengan penolakan nabi-nabi, penokok tambahan perintah Allah, pengebuasuaian kitab-kitab, mengikut nenek moyang, ini semua hawa nafsu. Min ba'di ma ja'aka minal 'ilm, setelah datang kepadamu wahai Muhammad akan kebenaran wahyu Allah, innaka idzal laminaz zalimin, maka engkau juga akan turut menjadi orang zalim. Allah memberi ingatan pada baginda SAW, wahai Muhammad, jangan peduli desakan orang. Jangan peduli tekanan Yahudi, tekanan musyrikin, tekanan munafik. Kamu mesti konsisten dengan perintah Allah. Kerana yang menyuruh kamu menghadap Kaabah ini Allah. Yang mendatangkan kebenaran wahyu padamu. Jangan ikut hawa nafsu mereka. Nabi SAW tak akan ikut mereka. Tetapi Allah SWT memberi ingatan yang tegas. Supaya semua umat Islam, umat manusia tahu macam mana kita bila berhadapan dengan kritikan masa, kritikan netizen, kritikan orang ramai, bila kita sudah berpegang dengan kebenaran. Kerana hari ini kita lihat watak-watak yang lemah yang akan mengikut kritikan netizen. Bukan politik-politik yang lemah yang mengikut watak-watak ataupun kritikan netizen. Seolah-olah hari ini kalau kita nak bina sistem pemerintahan berdasarkan apa yang rakyat nak secara mutlak, walaupun membelakangi perintah Allah. Akhirnya setiap polisi berdasarkan kepada desakan orang bawah. Desak, tukar polisi. Tukar polisi. Sehingga mereka tak ada satu benda yang konsisten. Islam aja konsisten. Bila Islam kata haramkan arak, biarlah orang ni desak, mana boleh haramkan arak, ekonomi kita bla 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 bla. Kalau kerajaan itu tidak konsisten, maka dia mungkin menghalalkan arak. Tapi bila konsisten tak boleh. Ini arak. Jangan ikut hawa nafsu mereka. Ikut wahyu Allah. Sebab itu dalam pembinaan negara Islam, peraturan-peraturan yang konsisten, yang sehingga rakyat yang tunduk pada peraturan, bukan peraturan tunduk pada rakyat.
Allahumma illa melainkan dalam hal-hal kezaliman. Itu lainlah. Pada benda-benda prinsip. Sehingga kita lihat hari ini, siap negara membina undang-undang mereka dengan tekanan rakyat bawahan, netizen bawah. Akhirnya mereka membenarkan undang-undang gay, undang-undang lesbian. Mereka membenarkan semua perkara-perkara mungkar. Desakan daripada rakyat Amerika supaya dibenarkan gay. Mereka buat tunjuk perasaan besar-besaran. Akhirnya beberapa buah negeri di Amerika Syarikat tunduk. Termasuk bandar yang dianggap paling berprestij, New York, tunduk. Dia, negeri Amerika, setiap negeri itu dia boleh ada undang-undang autonomi dia. Ada beberapa buah negeri masih berdegil tidak mau membenarkan. Tetapi mereka mendesak melalui kuasa presiden, kuasa veto, kuasa pelobi Yahudi untuk membenarkan golongan gay, lesbian mendapat diiktiraf sebagai perbuatan yang bermoral. Lalu mereka dedahkan dalam filem, mereka dedahkan dalam semua perkara. Tuan-tuan, inilah cerita hawa nafsu Yahudi, hawa nafsu musyrik Mekah, hawa nafsu manusia. Islam konsisten. Bila Allah turunkan perintah haramkan itu, haramkan ini, maka kita pertahankan walau orang tak suka. Ini Allah Ta'ala tegaskan di sini. Orang-orang Yahudi kekal dengan kiblat mereka. Baik, kiblat orang Yahudi di mana? Kiblat Yahudi ialah belah timur. Kiblat orang Kristian pula belah barat. Dan mereka tak akan ubah. Yahudi akan tu menghadap ke timur, Kristian akan tu menghadap ke barat. Tanpa mereka mengambil kira mana asal-usul kiblat sebenarnya. Mereka tak nak kaji, cukup dengan mengikut nenek moyang mereka, manhajut taqlidil a'ma, mengikut manhaj, mengikut secara membabi buta. Taqlidul a'ma ni babi buta. Melihat tanpa mengkajinya. Tanpa melihat kepada wahyu, bukan apa yang tercatat dalam kitab mereka. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, wahai Muhammad, jangan duk peduli desakan kata-kata mereka, terus konsisten dalam menghadap diri kamu, mengajak orang beriman, menghadap Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kitab, Yahudi dan Kristian. Ya'rifunahu, mengenali Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, sebahagian kalangan mereka, Yahudi dan Kristian ini, la yaktumunal haq, menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Orang Yahudi terbagi pada dua. Kristian juga. Yang pertama, kelompok yang tahu lalu mereka menyembunyikan kebenaran. Yang kedua, kelompok yang memang tak tahu tetapi tertipu dengan penyembunyian kebenaran. Kelompok pertama, yang tahu kebenaran mereka sembunyikan. Kelompok kedua, yang tak tahu apa tetapi mereka ikut apa yang disembunyikan itu secara membabi buta tanpa mengkajinya. Apatah lagi mereka telah memberi kuasa mutlak kepada pendeta-pendeta Yahudi bagi menafsirkannya. Ia berbeza dengan kita. Kita tak ada, kita beri kuasa mutlak pada ulama untuk menafsirkan, tidak. Bukan siapa punya kemampuan, siapa punya kemahiran, maka mereka boleh menyuarakan ataupun mendedahkan ataupun menjelaskan perkara tersebut. Dia tidak menjadi hak eksklusif pada mana-mana kelompok. Ya, walau ulama-ulama lebih memahami nas dan sebagainya, tapi ia terbuka untuk dibincangkan, untuk dijelaskan. Para ulama perlu menjelaskan kepada orang ramai tentang perkara itu dan ini dengan jelas, supaya mereka tidak mengikut secara membabi buta. Sebab itu para ulama karang kitab, mereka mengajar, mereka mendidik orang awam. Berbeza kalangan pendeta, mereka menyembunyikan hukum hakam, mereka cuma cerita benda-benda yang bersifat sejarah, kecintaan, tapi tidak hukum hakamnya, tidak kebenarannya. Tapi berbeza dengan Islam, para ulama juga menyebut hukum hakam yang turut kena atas kepala ulama itu sendiri kalau dia buat salah. Kalau dia buat salah, dia baca Fatihah salah, dia salah juga. Dia tak akan jadi betul. Kalau dia melanggar hukum hakam, maka dia salah juga. Dia tak akan jadi betul sebab dia buat. Maka ini bagaimana Allah memulai syariat. Maka Allah kata, kalau mereka ini ahli kitab mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak mereka. Diceritakan bila mana seorang Yahudi yang memeluk Islam, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya tentang maksud ayat ini. Bagaimana kamu mengenali Nabi Muhammad? Bila Umar Al-Khattab jumpa dengan Abdullah bin Salam, Yahudi yang masuk Islam, dia kata apa? Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnaka? Apakah kamu kenal Muhammad sebagaimana kamu kenal anak kamu? Maka jawabnya, na'am wa akthar. Ya, bukan kami lebih kenal Rasulullah daripada anak-anak kami. Macam mana?
Ba'athallahu aminahu fis sama'i. Allah telah membangkitkan Rasul ini daripada langit lagi. Ila aminihi fi ardihi, kepada Nabi yang di bumi. Allah telah mengutuskan, memerintahkan kepada makhluk Allah yang amanah di langit, yang Jibril, untuk menyampaikan wahyu kepada makhluk yang paling amanah di bumi, itu Nabi Muhammad SAW. Fa'araftuhu, maka aku tahu. Ni semua amanah. Jibril yang amanah tu amanah. Wabni la ajri ma kana min ummihi. Tapi anakku ni aku belum pasti. Jadi tak jadi dalam perut ni, laki ke perempuan dalam perut ni. Apakah memang anak dia aku ke atau dari lelaki lain, aku pun tak pasti, tak berani nak beri kepastian. Boleh saja dia buat ikut lain. Boleh saja. Kemungkinan tu boleh jadi. Tetapi keyakinanku kepada Nabi Muhammad, kata Abdullah bin Salam, sebab Allah perintahkan ini daripada makhluknya paling amanah di langit, Jibril, kepada makhluknya paling amanah di bumi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Anak ni belum jadi, mana kita tahu laki perempuan, tetapi Nabi SAW dah tercatat dalam Taurat. Nabinya begini orang ni, tingginya begini, wataknya begini, sifatnya begini, keturunannya begini, rambutnya begini, tinggi dan sebagainya. Dan sekalian sifat-sifat baginda SAW. Maka ini dimaksudkan mereka mengenali Rasulullah lebih pada mengenali anak, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, walikullin wijhatun huwa muwalliha, dan setiap arah itu ada yang menghadapnya. Ia berdasarkan perintah daripada yang saya sebut tadi, mereka menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Haram. Baik, kalaulah dulu perintahnya begitu, ya mereka menjalankan perintah. Fastabiqul khairat. Maka bukan isu tu besar. Isu yang paling besar ialah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jangan kamu cerita ini kiblat Baitul Maqdis, ini kiblat, tak. Yang penting ialah bila turun saja perintah Allah, kamu semua mengejar-ngejar kebaikan tersebut. Jangan cerita-cerita lama. Sekarang cerita baru. Bahawa Allah menyuruh menghadap kepada Kaabah. Maka berlombalah dalam kebaikan. Ainama takunu, di mana pun kamu berada. Ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ingatkan kita. Ingatkan manusia. Ingatkan semua ahli kita. Ingat. Ini perintah Allah. Dan semua kamu nanti akan mati. Dan Allah akan bangkitkan dia. Dan akan menghisap setiap seorang daripada kamu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu berkuasa atas tiap sesuatu. Wa min haitsu, di mana pun kamu berada. Wa min haitsu kharajta, di mana pun kau keluar, kau berjalan, kau bermusafir, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadaplah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Wa innahu, sesungguhnya perintah menghadap kiblat itu, lal haqqu min rabbik, ini dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah leka dengan apa yang mereka lakukan. Wa min haitsu kharajta, dan di mana pun kamu keluar, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hendaklah engkau menghadap Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan kamu pula orang manusia, orang beriman semuanya, orang Yahudi dan ahli kitab yang tahu ini perintah Allah, di mana pun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hendaklah menghadap pada Masjidil Haram. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, maka kamu tak ada alasan lagi. Kan ini perintah Allah. Bukan perintah Nabi Muhammad SAW, ini perintah Allah. Illa alladhina zalamu minhum, melainkan orang yang zalim tetap berdegil, tak nak dengar perintah Allah. Fala takshawhum, maka wahai orang beriman jangan takut mereka. Wakhshawni, takutlah aku. Bila kamu takut aku, wali utimma ni'mati 'alaikum, akan kusempurnakan nikmatku atasmu. Maka Allah sempurnakan nikmat pada Rasulullah bila dikalahkan Yahudi Nadir, dikalahkan Yahudi Quraizah, dikalahkan musyriki Mekah, berlaku pembukaan kota Mekah. Ini semua nikmat yang Allah sempurnakan bila takutkan Allah. Bila Nabi SAW dan orang beriman tak peduli lagi apa pun kata-kata Yahudi, kata-kata ahli kitab, kata-kata munafik, mereka terus patuh, sujud, rokok, menghadap kepada Baitullahil Haram, maka Allah menyempurnakan nikmatnya dengan apa? Dengan cara orang-orang Yahudi yang dihalau keluar dari Madinah dan mereka dibunuh, mereka dikalahkan dalam perang Khaybar. Manakala musyrik ke Mekah pula, mereka juga ditawan Mekahnya, maka bertukar menjadi Islam. Dan manakala orang-orang munafik terus lesu dengan kekalahan demi kekalahan pesaing, kekalahan orang-orang yang mereka sokong, dengan kematian ketua mereka akhirnya habis. Maka itulah Allah sempurnakan nikmat. Wala'allakum tahtadun, supaya kamu senantiasa mendapat petunjuk. Kerana
seorang yang mengikut perintah Allah, maka dia sentiasa berada dalam petunjuk. Yang lawan, maka dia mulakan sedikit demi sedikit petunjuk Allah tarik. Sebagaimana Allah Ta'ala tarik petunjuk pada Yahudi, petunjuk pada Nasara. Walau mereka dapat Nabi dulu pada kita. Mereka dapat kitab dulu pada kita. Mereka tahu kebenaran dulu pada kita. Sebab mereka tidak mau ikut, maka Allah tarik semua hidayah mereka. Dan tarik keistimewaan mereka. Dan berikan kepada umat Nabi SAW. Sebab itu Nabi kata apa? Nahnul akhirunal awwalun. Kita orang akhir. Tetapi kita lah orang awal sekali. Kita akhir datang, kata Rasulullah. Kita orang akhir. Tapi kita lah mendapat semua kelebihan yang didapati oleh orang-orang awal. Dan kita lah pertama masuk syurga. Kama arsalna fikum. Dan sebagaimana kami utuskan kepada kamu rasulan minkum. Perintah menghadap ke arah Kaabah. Sama juga perintah supaya mengikut Rasul. Benar sama daripada Allah. Kami utuskan Rasul di kalangan kamu, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada kamu Quran, ayat-ayat kami, dan menyucikan kamu daripada khurafat, maksiat, dosa. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajar wahyu Allah, wal hikmah, dan sunnah Nabi. Wa yu'allimukum, dan mengajar kepada kamu malam takunu ta'lamun, banyak perkara yang kamu tak tahu. Kehidupan akhirat yang kamu tak tahu. Matlamat hidup yang kamu tak tahu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kembali. Fadhkuruni, kerana nikmat-nikmat itu. Nikmat ditukar arah kiblat, nikmat perutusan Nabi, nikmat kan berada dalam hidayah, maka kerana itu sentiasalah sebut nama Allah. Syukurlah pada Allah. Azkurkum, aku akan mengingatimu, menyebut namamu, memberi pahala dan darjat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukur kepadaku. Wala takfurun, jangan kamu kufur sebagaimana kufur Yahudi, kufur Nasara, kufur musyrik Mekah. Maka Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman yang benar-benar menjunjung perintah Allah dan Rasul, menjaga, memelihara sebenar-benar menghadap arah kiblat itu. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh kita bincang secara detail dan jelas tentang siapa yang tidak menghadap Kaabah, solatnya tak sah. Dan semua mazhab Islam. Maka dengan memelihara kiblat di dalam ibadat kita, kita sebenarnya sedang memelihara petunjuk Allah yang Allah berikan pada kita. Dengan memelihara kiblat itu, sebenarnya kita sedang menjunjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapat kebaikan. Maka Yahudi dan Nasara terus dilaknat kerana mereka langgar perintah Allah daripada Nabi-Nabi dulu, sehinggalah bila Nabi akhir zaman turun, mereka turut mengulangi benda sama, melanggar perintah Allah SWT dengan yang pertamanya menolak Nabi Muhammad SAW, menolak kerasulan, menolak wahyu, dan menolak semua perintah-perintah yang ada. Sebab itu para ulama menyatakan orang kafir, sekalipun mereka kafir, mereka turut diperintahkan untuk sembahyang, mereka turut diperintahkan untuk puasa. Kan itu Allah sebut dalam Quran, qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Lalu para malaikat penjaga neraka bertanya kepada orang kafir, sebab apa kamu masuk dalam neraka sakar? Lalu orang kafir menjawab, kami dulu sebab tak sembahyang. Kan dia kafir, apa cerita tak sembahyang? Ceritalah sebab dulu kami kafir. Kerana orang kafir juga diperintahkan buat ibadat, solat, puasa, dan mereka dihukum sebab mereka meninggalkannya. Sebab mereka mampu mengatasinya dengan mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian solat. Jadi mereka tidak mau melakukannya, maka mereka turut diazab kerana meninggalkan solat, meninggalkan puasa, meninggalkan tutup aurat. Bukan sekadar diazab kerana kufur semata-mata. Semua perintah Allah mereka dipertanggungjawabkan akhirat kelak. Wallahu mustawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.